Masa pakciknya tu rukiakan hingga sembuh dan pakciknya nasihatkan jangan sesekali lagi jumpa si Mia sebab baiklah, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Jeffrey. Dia ni ada satu kenalan seorang perempuan yang bernama Mia. Dia rapatlah dengan perempuan ni sebab perempuan ni dia bukan macam perempuan biasa, dia macam tomboy lah, dia macam gayut macam lelaki. Jadi mereka ni hanya berkawan sajalah, kira macam kawan rapat. Jadi dari universiti sampai ke alam pekerjaan dia masih rapat dengan si Mia ni sampai dia setiap minggu dia akan jumpa, lepak, bawa lepak. Tapi dia tidak lebih dari itu, hanya sekadar kawan. Sehinggalah si Jeffrey ni bertunang dengan si Syah. Jadi gembiralah ya si Jeffrey ni sebab dapat bertunang. Dan dia bagi tahu si Mia yang dia sudah bertunang. Dan bila si Mia tahu dia sudah bertunang, reaksi si Mia ni macam yang kurang senang lah. Dia macam merasa dirampas. Lepas tu si Jeffrey macam kurang sudahlah berhubung dengan si Mia. Bila si Mia WhatsApp minta bawa keluar, dia hanya blue tick saja. Jadi dia macam tidak peduli sudahlah sebab dia mau uruskan perkahwinannya. Jadi tiba-tiba satu masa, tiba-tiba si Jeffrey ni macam dia terbayangkan wajah si Mia. Tiba-tiba dia rasa rindu dengan si Mia. Tiba-tiba dia rasa ingin jumpa dengan si Mia. Tiba-tiba dia rasa selepas maghrib dia akan terhidu dengan bau si Mia. Jadi dia teramat-amat rindu dengan si Mia, sehingga kan kerja dia tidak fokus, hilang fikiran, dan urusan pertunangan untuk perkahwinan mereka pun tidak teratur. Hanya si Syah sahaja yang mengurus. Si Jeffrey ni sudah tidak macam hilang kawalan. Jadi dia teringin jumpa dengan si Mia. Dia mau jumpa juga. Dia macam terlalu angau dengan si Mia. Sampai satu masa dia nampak si Mia di mana-mana saja. Jadi dia macam tidak boleh kawalkan dirinya. Sampai satu masa dia marah saja tunangnya, bilang, aku mau batalkan perkahwinan ni. Aku mau batalkan perkahwinan ni. Aku nak jumpa si Mia. Balik disebut si Mia. Sampai mak ayah dia cakap, tidak betul sudah si Jeffrey ni, bilang, apa yang si Mia ni sudah buat, bilang, kan dia cakap begitu. Jadi mak ayahnya bawa berubat di kampung, jumpa pakciknya ni pandai mengubat lah. Jadi tunangnya pun ikut sekali lah. Tapi macam tak boleh terkawal saudara dia. Jadi pakciknya ni rukiahkan dia. Dan bila rukiah, barulah jin si Mia tu masuk. Dia cakap, si Jeffrey ni milik aku. Tiada siapa yang boleh rampas. Jadi si Syah ni menangislah melihat keadaannya. Jadi tanpa buang masa, pakciknya tu rukiakan hingga sembuh. Dan pakciknya nasihatkan jangan sesekali lagi jumpa si Mia sebab si Mia ni sudah sihirkan dia. Jadi si Jeffrey ni buat hal, walaupun sudah cakap jangan jumpa, dia pergi jumpa juga untuk kali terakhir. Dia untuk minta maaf sebab dia cakap esok lusa dia akan kahwin. Dan bila jumpa lagi dengan si Mia, kebetulan adik si Jeffrey ni pun ikut. Dia macam marah, awas kau, bilangnya, kalau kau sihir lagi si Jeffrey ni, memang mautlah kau. Tapi si Mia mengamuk. Dia cakap, kamu jangan cari pasal, bilangnya. Dengan kau sekali aku sihir. Dia cakap dengan adiknya lah. Hampir adik si Jeffrey tu macam, kutumbuk juga dia ni, macam begitulah. Jadi mereka berpisah di situ sajalah. Dan si Jeffrey sudah tidak hiraukan. Dia teruskan perkahwinannya dengan si Syah dan selamat diijab kabulkan. Namun begitu, belum berakhir lagi. Semasa di bilik, si Jeffrey ni tanyalah dengan si Syah, bilangnya, kau betul-betul ke cinta dengan aku? Dan si Syah, betul lah, kalau tidak kita nak kahwin begini. Kalau kau betul, bilangnya, kita berpisah, bilangnya, kalau kau betul sayang aku. Jadi menangislah isterinya ni keluar. Dan dia rasa macam tiba-tiba rasa tidak boleh kawal diri. Dan dia cakap, aku mesti bunuh si Syah tu. Dia cakap, dia keluar, dia terus ambil kepala si Syah, dia hantak di dinding. Nasib baik pakciknya ada situ. Pakciknya apa lagi, terajang si Jeffrey itulah. Si Jeffrey tu macam sudah tidak boleh terkawal. Aku mau si Syah tu, ini milik aku. Pakciknya cakap, aduh, apa hal lagi ni? Kemudian adiknya baru bagi tahu
yang si Jeffrey ni sebelum dia nikah tu dia ada jumpa. Marahlah mak ayah dengan masuk pakciknya. Aku sudah cakap kamu jangan jumpa dia, kenapa kau jumpa dia juga? Jadi apalagi bersilatlah pakciknya ni dengan si Jeffrey, dan akhirnya si Jeffrey tewas di tangan pakciknya dan diruqyah, diubat, akhirnya benda tu pun keluar. Dan isteri yang betul-betul sangat trauma ya dengan apa yang berlaku. Jadi setiap hari pakciknya merawat si Jeffrey, dan diarahkan si Jeffrey ni perbanyakkan amal ibadatnya. Dan akhirnya mereka terdengar satu berita yang si Mia accident dan mati. Ya, jadi si Jeffrey ni agak terkilan juga, sedih juga, tapi mau buat macam mana? Mungkin itulah balasan Tuhan. Dan selepas itu kehidupan si Jeffrey dan si Shah aman dan damai. Baik guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Ayong. Okey. Jadi saudara Ayong ni, mereka ni bercadang dia dengan sepupu-sepupunya untuk menonton wayang. Dan dia kata tengah famous masa tu wayang Oija. Okey. Siapa pernah tengok lah kan filem Oija. Jadi diorang ni ada 6 orang. Jadi masing-masing mau bawa kereta sendirilah. Jadi diorang ada 3 kereta. Ya, satu kereta 2 orang lah. Jadi dia ikut dengan kakak dia. Kakak dia memandu. Jadi dia sebelah lah. So mereka tengok tayangan pada pukul tengah malam. Jadi mereka ni tinggal di Kelana Jaya. Jadi mereka mau tengok wayang tu di pavilion. Jadi malam tu masing-masing lah jalan. Jadi oleh kerana Kelana Jaya dengan pavilion agak jauh juga. Ya, jauh jugalah. Jadi kakaknya ni ambil inisiatif untuk cari guna jalan shortcut. Dia cakap jalan shortcut lah. Jadi sepupu yang 2 orang lagi ni yang kereta ni sudah dahulu lah. Jadi kakaknya bagi arah ikut jalan shortcut lah. Tiba-tiba jalan shortcut tu pula tutup. Jadi kakaknya cakap, alamak, tutup lah pula jalan ni. Jalan ditutup gitu kan. Jadi diorang terpaksa U-turn cari jalan lain lah. Jadi bilang kakaknya, ya aku tak tahu sudah ni jalan keluar ni. Dia cakap, jadi disuruhnya si Ayong tu lah guna West. Dia cakap, cuba kau buka West, kita pergi pavilion. So dia buka lah West. Jadi ikut je lah arahan West tu. Jadi kakaknya pun ikutlah arahan West tu. Tiba-tiba West tu bawa ke satu tempat yang gelap dan berhutan. So kakaknya sudah pelik. Dia cakap kan, kenapa West ni bawa ke kawasan hutan ni dan gelap ni? Dia cakap kan, jadi si Ayung ni sudah berdebar, kak macam lain macam je tempat ni. Tak apalah, kita ikut siap lah. Jalan terus, belok ke kanan, begitu kan. Sampai satu masa mereka jumpa satu istana yang besar, kosong dan sunyi. Dan betul-betul mereka berada di depan pagar, dan pagar istana tu terbuka. Jadi orang cakap, kak Syayong ni, macam mana boleh ada istana di kawasan KL ni? Kakak pun, aku tak tahu ni, dia cakap kan. Dan West tu masih bagi arahan, jalan terus, belok ke kanan. Jadi kak, kita mau masuk ke ni kak, West ni suruh masuk ni. Tak berani lah aku, bilang kakaknya. Jadi macam ni kak, kita U-turn lah. Jadi kakaknya ni pun ambil U-turn. Dan ketika diorang buat U-turn, si Ayong ni nampak ada kelibat orang seperti pengawal keselamatan. Jadi dia beritahu kakak, kak, tengok depan tu kak, dia cakap kan, ada pengawal keselamatan. Cuba kita tanya di mana jalan keluar. Pengawal keselamatan mana? Tu kat depan kita tu. Kakak nak nampak lah. Sudah. Kakak yang nak nampak, tapi si Ayung nampak. Apa lagi? Si Ayung terus tutup matanya. Bilang kakak, kenapa kau tutup mata? Aku nampak betul-betul kat orang tu depan. Kalau kakak nak nampak, jadi siapa yang aku nampak? Kakaknya apa lagi? Terus rest, terlaju keluar cari jalan keluar daripada kawasan tu. Dan bila orang cuba keluar dari kawasan tu, tidak dapat keluar guys. Mereka tetap keluar dan berjumpa istana yang sama. Cuba keluar, jumpa istana yang sama. Sampailah kakaknya sudah mulai menangis. Ayung, apa sudah berlaku ni Ayung? Kak, aku tak tahu ni kak, macam mana ni kak? Diorang tetap jalan yang sama. Bilang kakaknya, Ayung kau baca lah 3 kul kak, ayat kursi kak Ayung. Kalau tak kita nak keluar lah malam ni.
Woi guys, macam mana kau jalan tidak keluar di kawasan tersebut? So si Ayong ni tahulah baca doa sikit-sikit. Dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dengan dia baca Al-Fatihah. Barulah mereka dapat satu simpang jalan keluar dan bercahaya. Akhirnya mereka dapat keluar dan terus ke jalan yang besar dan tidak mau lagi ke jalan shortcut, jalan highway, terus menuju ke pavilion. Dan sepupunya heran, kenapa mau lambat? Dia cakap kan. Si Ayong dengan kakak ini speechless, dengan muka yang pucat. Mereka tidak bercerita. Mereka hanya diam saja dan masuk ke panggung wayang dengan perasaan yang takut, ya. Dan mereka masih terfikir apa sebenarnya yang berlaku dan istana apakah yang mereka lihat dan di manakah lokasi yang mereka pergi di kawasan Kuala Lumpur. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Sam. Dia ni baru saja dapat bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah yang terletak di Selangor. So, awal-awal dia kerja, dia sudah dapat shift malam. Jadi dia punya bos bagi tahulah apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dijaga, jam berapa dia perlu berkawal. So dia pun okey sajalah, dia gembira sajalah, tidak ada masalah. Sebab itulah tugas sebagai pengawal keselamatan. Dijadikan cerita, selepas dia sudah buat rondaan di bangunan sekolah, dia pun rehat di pondok jaga. Jadi semasa dia duduk di pondok jaga, dia pun belek-belek lah handphonenya, tengok-tengok TikTok, tengok-tengok Facebook, tengok Instagram, apa gosip-gosip kan. Jadi tengah-tengah dia membelek-belek dia punya handphone, dia terlelap, tertidur sekejap macam yang orang duduk yang gitu kan. Lebih kurang 10 minit begitu dia terlelap, tiba-tiba dia terdengar suara riuh di luar pondok pengawal keselamatan. So dia pikir hari sudah siang, murid sudah datang sekolah dan kira macam sekolah sudahlah kan. Jadi yang Allah, aku terlalu lama aku tidurin sampai siang sudah ni, dicakapkan. Dia risau lah. Oh, orang riuh di luar pondok pengawal tu. Dan dia rasa macam ada orang sudah di sekolah, ramai lah. Dan bila dia buka pintu pondok pengawal keselamatan tu, guys, kosong, tidak ada orang. Dia terkejut lagi. Di mana suara tadi? Dia cakapkan, tadi aku dengar ramai. Jadi dia macam yang usuk-usuk mata, dia tengok. Tapi suara tu, suara orang ramai tu, dia masih terdengar. Jadi dia pelik, dari mana suara ramai orang ni? Tadi sunyi ni, sudah tengah malam begini kan. Jadi dia cuba cari suara orang ramai tu. Dia takut nanti ada pencuri ke apa kan. Sebagai pengawal keselamatan, itu tanggung jawab dia. Jadi dia cari arah suara tu. Dan guys, akhirnya dia sampai di kawasan padang sekolah. Dan bila dia lihat di atas, di kawasan padang sekolah tu, ada pasar, macam pasar tamu lah. Dia terkejut, bila pula ada pasar di sini kan. Dia terkejut lah, macam yang bila orang bina pasar, sudahlah pagi. Dia tengok pukul, ni pukul 2 pagi, kenapa pasar ni ramai orang, dia cakapkan. Dia pelik lah, macam yang. Kemudian dia gosok mata dia gosok-gosok gitu kan. Betul, dia cakap, betul pasar. Bukan mimpi aku ni, dia ketuk-ketuk pipi begitu. Tak mimpi ni, betul ni pasar. Jadi dia, oleh kerana dia macam confused, dia macam ragu-ragu, dia pergi ke kawasan pasar tu. Dia cuba pergi tengok. Dan bila dia sampai di kawasan pasar tu, orang semua yang di pasar tu berhenti dan memerhatikan si Sam ni. Dan semua memerhati dia. Dan orang-orang yang memerhati tu, muka dia tidak ada. Dia tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Rata saja muka. Terkejut dia. Kenapa orang di sini semua tidak ada muka ni, dia cakapkan. Terus dia menggeletar guys. Kenapa semua orang di sini ni? Ini manusia ke ni, hantu ni? Apalagi guys, dia tanpa buang masa, dia pusing terus lari pecut guys. Pergi lari ke pondok
pengawal keselamatan. Pop, dia masuk, dia kunci, dia menggeletar. Apa yang ku nampak tadi? Apa yang ku nampak tadi tu? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menggeletar guys. Kalau ikutkan dia mau terkencing sudah, tapi dia tahan. Dia lututnya bergegar seperti dia tidak percaya apa yang dia nampak. Guys, bukan di situ saja tamatnya. Tiba-tiba pintu pondok pengawal keselamatannya diketuk. Dia cakap dengan Syawal, boleh ketuk ni. Dan dia tidak mau buka, tapi pintu tu diketuk. Oleh kerana tidak tahan, dia takut nanti ada bos ke, ada guru besar ke yang ketuk pintu, dia buka. Dan bila dia buka, guys, tidak ada orang, tapi suara orang ramai di pasar tu masih kedengaran. Dan bila dia tutup pintu, di luar tingkap pondok pengawal keselamatan tu, dia nampak ada kelibat berdiri. Terkejut dia guys. Padahal di luar tadi dia tidak nampak, tapi bila dia tutup di luar tingkap sudah nampak. Dan benda tu memerhati dia, walaupun tidak ada mata, hidung, mulut, memerhati dia dari tingkap. Terus dia pengsan guys. Pengawal keselamatan pengsan dia. Sampailah dia lebih kurang 15 minit begitu dia terbangun. Bila dia terbangun, keadaan kembali sunyi dan sudah tidak ada kelibat di luar. Dan dia tidak tertidur sampailah waktu subuh. Lepas subuh dengar bunyi azan, baru dia keluar untuk perhatikan benda tu sudah tidak ada. Dan guys, itulah pengalaman pertama kali dia sebagai pengawal keselamatan. Dan hari itu juga dia terus berhenti kerja.